iaitu golongan gelandangan. Masalah gelandangan bukanlah sesuatu perkara yang baru dalam kalangan masyarakat di negara ini. Istilah gelandangan telah sinonim dengan masyarakat hari ini dan dilihat mempunyai latar belakang sejarahnya yang tertentu dari sudut kewujudannya. Mereka membina kelompok tersendiri yang kemudiannya disebut dengan istilah golongan gelandangan. Golongan gelandangan atau homeless merupakan golongan yang tidak berumah, hidup secara berpindah randah dan menjadikan terowong atau jejantas sebagai tempat berteduh dan bermalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kami berada di sekitar Jalan Caukit memberikan sedikit sumbangan kepada golongan gelandangan. Dan insyaAllah program sebegini boleh dimanfaatkan oleh golongan muda untuk sama-sama kita merasai bagaimanakah perasaan mereka yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah selaku wakil daripada Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia GAMIS yang menyentuh aspek kemahasiswaan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi kampus, maka program ini kita jalankan satunya yang dan paling utamalah, fokus utamanya adalah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswi sendiri untuk terlibat secara langsung untuk lebih terdedah kepada dunia dan juga masyarakat, terutama dalam keadaan realiti yang kita tahu, yang mana kalau dalam konteks Kuala Lumpur ada golongan yang paling rendah kewangannya, ada juga kewangan yang paling tinggi kewangannya. Jadi perkara yang kita nak fokuskan hari ini adalah golongan gelandangan dan juga bagaimana kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi bukan sekadar belajar di dalam kampus, tapi bagaimana kita mengenal realiti luar dan diaplikasikan sama ada semasa dalam kampus maupun di luar kampus, insya-Allah. Bang, memang diorang selalu berkumpul sini kan? Selalunya berkumpul sini lah sebab usually kat sini ada agihan makanan. So diorang akan lepak sini selalu sampai malam. And bergantunglah, ada yang ada rumah yang tak cukup sifat. Itu benda concern kita lah. And tak sure jugalah kalau ada yang betul-betul tinggal kat jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dengan adik-adik di Jalan Caukit. Okey, adik nama siapa? Fatihah Nur Syazwani. Boleh panggil? Tia. Tia, dengar tu nama pun dah sedap. Adik, apa perasaan adik main aktiviti bersama kami tadi? Best gila. Best betul-betul. Lagi apa yang adik rasa? Dapat jumpa akak best tak? Best. Lepas tu dulu pernah buat juga, ada orang lain buat tapi dah tak ada. Masa tu bila buat ni rasa happy lah, dah ada lagi. Boleh adik ceritakan sedikit macam mana kehidupan adik di sini, balik pukul berapa, datang pukul berapa? Saya datang selepas maghrib sebab mak selalu suruh solat maghrib. Lepas tu datang sini ambil makan kan. Lepas tu bila akak datang kan buat program ni, saya rasa happy sangat. Macam tu. Balik pukul berapa? Balik pukul 12. Tapi sampai rumah pukul 1 sebab saya duduk PPR Taman Wahyu. Sambung lagi dengan adik yang kedua. Okey, nama adik siapa? Nama saya Yulia Rafaisa minta Apri. Boleh panggil? Rafaisa. Rafaisa. Oh, sedap nama adik. Apa perasaan adik di sini ya? Lepas datang akak-akak buat aktiviti. Macam rasa best. Rasa bahagia tak? Ada orang ceriakan adik hari ni? Adalah. Adik buat apa je hari ni? Hari ni macam main dengan kawan dengan seronok-seronok. Boleh akak tanya, biasanya adik balik pukul berapa daripada duduk sini? Kadang-kadang pukul 10 atau pukul 11. Adik masih sekolah ke? Sekolah. Belajar berapa? Belajar 4. Belajar 4. Okey. Apa perasaan adik untuk terakhir kalinya? Macam terasa gembira lah. Nak jumpa lagi tak? Kalau jumpa lagi boleh. InsyaAllah. Pendekatan dakwah yang digunakan untuk menyantuni golongan gelandangan. Yang pertama, turun ke lapangan. Yang kedua, memberi layanan yang baik terhadap mereka. Yang ketiga, memberi bantuan kebajikan seperti barangan keperluan asas. Yang keempat, bimbingan agama. Sebagai contoh, memberi nasihat yang baik kepada mereka. Setelah kami menemu ramah kebanyakan ibu bapa yang berada di sekitar lokasi, kami dapati antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka berada di situ ialah yang pertama, mereka hilang punca pendapatan ataupun mereka tiada pekerjaan dan kemiskinan berlarutan. Yang kedua,
berlakunya masalah sosial di kalangan anak-anak remaja mereka. Yang ketiga, masalah kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Yang keempat, pengabaian keluarga. Dan yang kelima, berlakunya penderaan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengalaman pertama ni memang first time lah Wan turun padang bersama sahabat-sahabat daripada pelbagai fakulti, pelbagai universiti kan. Ada daripada UUM, UTHM, ada daripada Universiti Petronas. Jadi ini pengalaman pertama. Di samping kita dapat kenal ramai sahabat-sahabat, kita pun dapat, yang paling utama kita ialah kita nak kenali santuni rakan jalanan kita lah. Di mana kalau kita lihat masyarakat mungkin anggap benda ni benda yang macam agak kotor, jijikan, tapi bila kalian sendiri turun, bila turun padang bersama-sama dengan mereka ni memang perlukan kasih sayang. Diorang suka bila ada orang ambil berat dengan diorang, buat aktiviti dan sebagainya. Lagi-lagi yang kita kesiankan tu anak-anak kecil lah, budak-budak kecil di peringkat sekolah rendah, tadika dan sebagainya kan. Jadi orang rasa masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan kan, macam persatuan banyakkanlah program-program bersama jalanan ni lah. Mereka ni banyakkan bagi bantuan dan masuk dalam dunia mereka. Jom masuk ke dunia mereka, insya-Allah. Buat pengetahuan, ini adalah pertama kalinya saya turun fizikal untuk berjumpa dengan golongan-golongan minoriti. Ya Allah, rasa beruntung sangat sebabnya kita dapat santuni mereka. Kita dapat berinteraksi dengan mereka sebabnya kita dengan diorang tak sama. Sebab cara hidup kita dengan mereka tak sama. Jadi cara kita nak berinteraksi pun tak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan saya sendiri ialah saya sangat teruja lah. Itu adalah perasaan pertama. Kemudian bila dah jumpa dengan mereka ni, sebenarnya golongan macam ni kita perlu santuni mereka secara lebih dekat, yang mana kita perlu turun padang. Kalau kita tak rasa pengalaman macam ni, kita akan ada satu stigma mungkin yang kurang enak. Sebenarnya dia orang okey je macam kita. Pengalaman sebegini sepatutnya dirasai oleh anak muda sebab boleh menyuntik semangat anak muda untuk saling bantu-membantu, untuk turun padang, dan macam-macam lah perasaan yang korang boleh dapat. Alhamdulillah, selesai sudah perjalanan kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita renungkan nasib mereka kurang bernasib baik. Adakah kita masih lagi tidak bersyukur? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26. Maksudnya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sadaqallahul azim. Tegasnya, dalam ayat ini Allah memerintahkan ke atas kita semua untuk berbuat baik kepada kaum duafa seperti golongan miskin, golongan gelandangan dan juga orang yang musafir.